Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khaliluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man nasarahu wa wala. Wa ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi wa iyaya bittaqwallah faqad fadal muttaqun. Ahbabuna fillah. Mudah-mudahan dapat rahmat dan keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang kerana dengan limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayah daripada Allah, pada malam ini kita dapat bertemu sesudah sekian lama terhenti kuliah-kuliah pengajian akibat kawalan pergerakan yang sedang berlangsung, dan kita sedar bahawa apa yang sedang berlaku ini merupakan satu ujian kepada kita semua, yang mudah-mudahan kita semua Allah Subhanahu wa taala anugerahkan ketabahan dalam menghadapi ujian ini. InsyaAllah pada malam ini kita akan daurahkan kitab Al-Arba'un Al-Khairiyah, yang mana kitab ini saya susun mengambil kira hadis-hadis Nabi SAW yang ada padanya perkataan khairun yang membawa makna baik ataupun sebaik-baik ataupun akhyar, ya, sebaik-baik perbuatan, perkara maupun amal-amal kebaikan, yang mudah-mudahan dengannya Allah Subhanahu wa taala golongkan kita tergolong di kalangan mereka yang dapat mengamalkan kebaikan. Kita mungkin tidak dapat menandingi para salafun salih dalam kebaikan-kebaikan mereka dan kesungguhan mereka dalam ibadah. Namun mudah-mudahan dengan kita mengetahui beberapa perkara, hampir 40 perkara yang dikatakan sebaik-baik amal dan sebaik-baik perkara, kita dapat mengamalkannya dalam kehidupan kita. Hadis yang pertama, salat sunat fajar. An Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, rak'ata al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Daripada Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam bersabda, 2 rakaat solat fajar lebih baik dari dunia dan apa yang ada padanya. Ahbabuna fillah, hadis ini adalah daripada Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau merupakan isteri kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang kecintaan bagi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha merupakan wanita yang diberi gelaran Siddiqah, seorang wanita yang sangat benar, anak kepada As-Siddiq. Ibunya adalah Zainab binti Dahman, yang lebih dikenali dengan panggilan Ummu Rumman. Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha mempunyai banyak sekali keutamaan. Di antara panggilan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kadangkala Nabi kita memanggilnya dengan panggilan Aish. Kadang-kadang baginda sallallahu alaihi wasallam memanggilnya dengan panggilan Muwaffiqah, iaitu wanita yang mendapat taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Ada kalanya baginda sallallahu alaihi wasallam memanggilnya dengan panggilan Humairah, iaitu seorang yang kulitnya putih, ya, yang sangat putih, kemerah-merahan. Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha mempunyai banyak kelebihan. Di antaranya ialah kata baginda sallallahu alaihi wasallam, kamula minar rijali kathirun wa lam yakmul minan nisa'i illa Asiyah imra'atu Fir'aun wa Maryamu bintu Imran wa inna fadla Aisyah 'ala nisa
ka fadli tharidi ala sairi ta'am. Orang yang mulia dari kalangan lelaki banyak, namun yang mulia dari kalangan wanita hanyalah Asiyah istri Fir'aun, Maryam binti Imran, dan keutamaan Aisyah atas semua wanita adalah seperti keutamaan tharid atas segala makanan. Tharid merupakan salah satu hidangan istimewa yang hanya ada sesekali dalam majlis-majlis keutamaan. Maka begitulah baginda sallallahu alaihi wasallam menggambarkan kelebihan ibu kepada kita semua, iaitu Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha pernah menyebut berkenaan dengan kelebihan dirinya. Beliau mengatakan, aku telah diberikan 9 perkara yang tidak diberikan kepada seorang pun setelah Maryam. Yang pertama ialah Jibril menunjukkan gambarku tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk menikahiku. Yang kedua, baginda sallallahu alaihi wasallam menikahiku tatkala aku masih gadis, dan tidaklah baginda menikahi seorang gadis kecuali diriku. Yang berikutnya ialah baginda sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia sedangkan kepalanya berada di dalam dakapanku, serta baginda sallallahu alaihi wasallam dikuburkan di dalam rumahku. Para malaikat menaungi rumahku. Al-Quran turun sedang aku dan baginda sallallahu alaihi wasallam berada dalam satu kain selimut. Aku adalah putri kekasih dan sahabat terdekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pembelaan kesucianku turun dari langit, iaitu ketika mana Allah Subhanahu wa taala membela Sayyidah Aisyah dalam kejadian hadisul ifk, iaitu berkenaan tuduhan yang dilemparkan kepada Sayyidah Aisyah. Aku dilahirkan dari 2 orang tua yang baik. Aku dijanjikan dengan ampunan dan rezeki yang mulia. Suatu ketika Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling engkau cintai?" Maka baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, Aisyah. Maka ditanya, dari kalangan lelaki siapakah ya Rasulullah? Maka baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, bapa kepada Aisyah. Berkata Az-Zuhri, apabila ilmu Aisyah dikumpulkan dengan ilmu seluruh para wanita lain, maka ilmu Aisyah adalah lebih utama. Berkata Atta, Aisyah adalah wanita yang paling faqih dan pendapat-pendapatnya adalah pendapat yang paling membawa kemaslahatan kepada ummah. Berkata Ibnu Abdil Bar, Aisyah adalah satu-satunya wanita di zamannya yang memiliki kelebihan dalam 3 bidang ilmu, iaitu ilmu fiqh, ilmu kesihatan, dan juga ilmu syair. Tatkala ada seorang wanita membicarakan hal Aisyah kepada Nabi SAW, maka baginda SAW dengan tegas berkata kepada orang yang tersebut, La tu'zini fi Aisyah, fa innal wahya lam ya'tini, wa ana fi thawbin imra'atin illa Aisyah. Janganlah engkau menyakitiku pada Aisyah. Sesungguhnya wahyu tidak pernah datang kepadaku dan aku dalam keadaan berada dalam satu selimut bersama seorang wanita pun kecuali Sayyidah Aisyah. Berkata Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu, Ma ashkala alaina ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hadithan qat fasa'alna anhu Aisyata illa wajadna indaha minhu ilma. Tidaklah kami kebingungan tentang suatu hadis lalu kami bertanya kepada Aisyah kecuali kami mendapati jawapannya ada di sisi Aisyah radhiyallahu taala anha. Jibril alaihi salam pernah mengirim salam buat Aisyah
dari Abu Salamah bahawa Aisyah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ya Aisyah, hadza Jibrilu yuqri'uki salam." Qalat, "Wa alaihi salamu wa rahmatullah." Wahai Aisyah, ini Jibril mengucapkan salam kepadamu. Aisyah berkata, dan salam dan rahmat Allah buat malaikat Jibril. Ahbabuna fillah, Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah wafat di kota Madinah pada tahun ke-58 Hijrah dan dimakamkan di Baqi'. Jenazah beliau disolatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau merupakan satu-satunya wanita yang dikahwini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal keadaan seorang gadis. Mudah-mudahan kita dapat mengambil faedah daripada pengenalan diri Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Ahbabuna billah, kita kembali kepada hadis yang kita bacakan tadi daripada Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, "Rak'ata al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha." Dua rakaat solat sunat fajar lebih baik dari dunia dan apa yang ada padanya. Dua rakaat solat sunat fajar atau juga dikenali dengan solat sunat qabliyah subuh atau dikenali juga dengan solat sunat subuh merupakan dua rakaat solat yang sama, iaitu yang dilakukan selepas masuknya waktu fardu subuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menjaga dua rakaat solat tersebut, sehingga Sayyidah Aisyah dalam riwayat yang lain menyebutkan, lam yakunin nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam ala syai'in minan nawafil ashadda minhu ta'ahudan ala rak'atayil fajri. Maksudnya, tidak pernah dilihat Nabi SAW begitu mengambil berat dengan solat-solat sunat sebagaimana baginda SAW mengambil berat dengan dua rakaat solat sunat fajar. Perlu kita ambil maklum bahawa apa yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha ini menunjukkan bahawa beliau adalah orang yang menekuni apa yang dilakukan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Ahbabuna fillah, sekarang kita semua masing-masing berada terkurung di rumah masing-masing, dan keterbatasan pergerakan yang sedang kita lalui ini patutnya kita ambil peluang untuk kita mentarbiyah ahli keluarga kita, menjadikan waktu-waktu solat adalah waktu yang utama untuk menjadi acara dan aktiviti keluarga secara harian. Kita melaksanakan solat secara berjamaah, kita mendidik anak-anak dan isteri dengan tarbiyah-tarbiyah yang mungkin sebelum ini kita dengan kesibukan-kesibukan tertentu sehingga kita tidak sempat untuk menyampaikan ataupun memberikan penumpuan pada didikan dan asuhan. Ini di antara hikmah di sebalik apa yang sedang kita lalui dan yang sedang kita hadapi. Maka ambillah peluang ini untuk kita mentarbiyah. Lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam tarbiyahnya kepada Sayyidah Aisyah dan kepada para isterinya. Baginda sallallahu alaihi wasallam bukanlah hanya sekadar bangun solat malam sendirian, tetapi Nabi kita juga mengejutkan ahli keluarganya untuk bangun solat malam. Baginda sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam riwayat-riwayat daripada Sayyidah Aisyah berkenaan dengan jumlah rakaat solat yang dilakukan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Sekiranya Sayyidah Aisyah hanya sekadar tidur dan hanya sesekali membuka matanya melihat Nabi kita yang solat malam, secara pastilah kita tidak akan Sayyidah Aisyah mengetahui berapa jumlah rakaat solat yang dilakukan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Tetapi disebabkan Sayyidah Aisyah juga ikut serta dalam melakukan solat, maka dengan sebab itu beliau dapat merasai
bagaimana lamanya solat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau dapat mengkhabarkan kepada kita jumlah rakaat solat baginda sallallahu alaihi wasallam di malam hari. Kadangnya 9 rakaat, kebiasaannya 11 rakaat. Kadang-kadang baginda sallallahu alaihi wasallam solat dalam hal keadaan duduk, 40 ayat hampir untuk rokok baru Nabi kita bangun berdiri. Semua itu diketahui oleh Sayyidah Aisyah adalah disebabkan beliau ikut serta melakukan solat malam bersama dengan suaminya yang tercinta. Dan saat Nabi kita menangis, saat Nabi kita berdoa untuk umat dalam hal keadaan menangis, istrinya itu juga ikut serta mengetahui akan doa-doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan sebab itulah pernah Aisyah mengatakan, "Ya Rasulullah, kenapakah baginda sallallahu alaihi wasallam solat terlalu lama? Sedangkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, laqad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar." Allah Subhanahu wa taala telah memaklumkan, Allah mengampunkan kesalahan-kesalahan baginda sallallahu alaihi wasallam yang terdahulu dan yang akan datang. Kenapakah Nabi kita beratkan diri baginda dengan melakukan solat yang banyak? Maka baginda sallallahu alaihi wasallam dengan mudah memberi satu jawapan untuk Sayyidah Aisyah, bahkan untuk kita semua mengetahuinya. Afala akunu abdan syakura, tak bolehkah aku nak menjadi hamba yang bersyukur? Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mendidik istrinya, memaklumkan kepada istrinya, mensyukuri nikmat-nikmat Allah itu bukan hanya sekadar dengan melafazkan rasa syukur, tetapi mensyukuri nikmat Allah itu adalah dengan kita menzahirkan amal yang banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di saat kita dalam hal keadaan berada di rumah masing-masing dalam kawalan pergerakan ini, ambillah peluang dan masa untuk kita mentarbiyah anak dan isteri kita. Biasakan dengan solat berjamaah, biasakan dengan bacaan Al-Quran, biasakan dengan bacaan ratib, hizib dan sebagainya. Biasakan dengan pengajian-pengajian, walaupun dengan membaca hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mudah-mudahan menjadi satu sebab keberkatan datang kepada rumah kita, kepada ahli keluarga kita, bahkan dengan disebut nama-nama para salihin dalam pengajian yang kita baca, mudah-mudahan turun keberkatan dan Allah Subhanahu wa taala berikan penganugerahan yang banyak buat kita. Ahbabuna fillah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat mengambil berat dengan 2 rakaat solat sunat sebelum melaksanakan solat fardu subuh, yang Nabi kita katakan lebih baik daripada dunia dan apa yang ada padanya. Maka ia merupakan satu aura positif yang sepatutnya tiap-tiap orang daripada kita mengambilnya pada waktu pagi, iaitu dengan kita melaksanakan 2 rakaat solat sunat fajar, yang mudah-mudahan dengan kita melakukannya pada awal pagi, kita adalah orang yang meraih keberkatan dan kebaikan yang lebih baik daripada dunia dan seisinya. 2 rakaat ini sangat ringkas sekali. Saat kita bertakbiratul ihram, kita niatkan sahaja aku solat sunat fajar 2 rakaat kerana Allah Subhanahu wa taala. Kemudian membaca surah Al-Fatihah, yang berikutnya membaca surah Qul ya ayyuhal kafirun, dan saat kita bangun ke rakaat yang kedua, bacaannya ialah surah Al-Fatihah dan surah Qul huwallahu ahad. Sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah riwayat daripada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahawa beliau berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a fi rak'atayil fajri Qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Baginda sallallahu alaihi wasallam membaca dalam 2 rakaat salat fajar surah Al-Kafirun dan surah Al-Ikhlas. Ahbabuna fillah, kita lihat pula pada hadis yang kedua, salat sunat witir daripada Kharijah bin Huzafah Al-Adawi radhiyallahu taala anhu telah berkata, kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam faqala
innallaha qad amaddakum bi salatin hiya khairul lakum min humrin na'am wa hiya al-witru faja'alaha lakum fima baina salatil isya'i ila salatil fajri. Maksudnya, sesungguhnya Allah menganugerahkan kepada kalian salat yang lebih baik daripada bersedekah dengan beberapa ekor unta yang sempurna dan baik. Yang digambarkan dalam hadis ini ialah humrun na'am. Humrun na'am ialah unta berbulu merah yang merupakan unta yang sangat mahal dalam kehidupan masyarakat Arab. Orang yang mempunyai unta berbulu merah ini dianggap sebagai orang yang mempunyai kenderaan yang hebat, golongan bangsawan dan hartawan, dan orang yang terhormat. Jadi baginda sallallahu alaihi wasallam mengatakan Allah menganugerahkan kepada kalian solat yang lebih baik daripada bersedekah dengan beberapa ekor unta yang sempurna dan baik, iaitu solat witir. Maka dijadikan waktunya buat kalian di antara solat Isya dan solat Fajar. Waktu melaksanakan solat witir ialah selepas melaksanakan solat Isya sehinggalah masuknya waktu subuh. Ahbabuna fillah. Daripada hadis ini, para ulama mengatakan bahawa ia menunjukkan akan keutamaan fadilat solat sunat fajar yang kita bicarakan dalam hadis yang pertama tadi lebih besar daripada solat sunat witir. Kerana dengan solat sunat fajar Nabi kita katakan khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya dan apa yang ada padanya. Manakala dengan solat sunat witir, baginda sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahawa ia lebih baik daripada humrun na'am, iaitu daripada unta-unta yang sempurna, unta yang berbulu merah. Maka tidakkah unta yang berbulu merah itu hanyalah sebahagian daripada dunia dan isinya? Ahbabuna fillah. Dinamakan solat sunat witir adalah kerana bilangan rakaatnya yang ganjil. Baginda sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan baginda sallallahu alaihi wasallam melakukan solat sunat witir dalam jumlah rakaat yang berbeza-beza, dan ia bukanlah menunjukkan satu ikhtilafut tanaqud, bukan menunjukkan perbezaan yang menandakan pertentangan antara satu riwayat dengan riwayat yang lain, tetapi kata para ulama ia adalah ikhtilafut tanawwu', iaitu perbezaan yang menunjukkan kepelbagaian dalam pelaksanaan baginda sallallahu alaihi wasallam yang tujuannya adalah untuk memudahkan umatnya. Ada riwayat Nabi kita melakukan solat witir dengan satu rakaat, dengan 3 rakaat. Ada riwayat menyebutkan baginda melakukan 3 rakaat dengan satu salam. Ada riwayat menyebutkan 3 rakaat itu 2 rakaat, kemudian 1 rakaat pula. Ada riwayat menyebutkan Nabi kita melakukan solat sunat witir dengan 5 rakaat. Ada riwayat berkenaan dengan 7, berkenaan dengan 9. Maka perbezaan-perbezaan jumlah rakaat dalam pelaksanaan itu bukanlah menunjukkan pertentangan antara satu sama lain, tetapi ia adalah menunjukkan kepelbagaian dalam perlakuan baginda sallallahu alaihi wasallam yang tujuannya adalah untuk memudahkan ummah dalam melaksanakannya. Hababuna fillah, sebanyak-banyak rakaat solat witir adalah 11 rakaat. Sekurang-kurang solat witir adalah dengan 1 rakaat. Namun dalam mazhab kita makruh melakukan 1 rakaat alal mudawamah, secara berterus-terusan. Masya Allah, hanya buat 1 saja, maka hukumnya makruh, kerana malah sangat. Sekurang-kurangnya yang terbaik ialah dengan kita melakukan dengan 3 rakaat solat witir. Sama ada 3 rakaat itu kita lakukan dengan langsung secara 3 rakaat, hukumnya boleh. Ataupun dengan 3 rakaat itu kita lakukan 2 rakaat, kemudian bangun lagi, buat pula lagi 1 rakaat. Itu lebih afdal.
Kalau ditanya apakah boleh dengan kita melakukan solat sunat witir langsung dengan 3 rakaat, jawapannya adalah boleh. Tapi kalau ditanya mana yang afdal, melakukan witir 3 rakaat 1 salam atau dengan melakukan solat sunat witir 2 rakaat kemudian selesaikan 2 rakaat dan bangun pula melakukan lagi 1 rakaat, mana yang afdal antara 3 rakaat langsung ataupun dengan 2 dan 1? Maka jawapannya yang afdal ialah dengan 2 dan 1, kerana solat witir termasuk sebahagian daripada solat malam, yang mana solat malam adalah digalakkan, ya, yang sunatnya, yang afdalnya ialah melakukan 2 kemudian diakhiri dengan 1 rakaat, sebagaimana dalam hadis disebutkan bahawa salatul lail mathna mathna, ya, sembahyang malam itu 2 kemudian barulah dengan diganjilkan, iaitu dengan solat yang akhir dengan 1 rakaat. Ahbabuna fillah, waktu melaksanakan solat witir itu bermula selepas selesai melaksanakan solat Isya dan berpanjangan waktunya itu sehinggalah masuknya fardu subuh. Maka kita boleh melakukan solat sunat witir ini pada bila-bila masa tersebut. Cuma dari segi afdalnya, solat witir itu lebih afdal dilaksanakan pada penghujung malam, kerana dalam hadis Nabi SAW, baginda mengatakan, ij'alu akhir salatikum bil laili witra, jadikanlah witir solat yang terakhir dalam solat malam kalian. Namun sekiranya seseorang nak melakukan solat witir pada awal malam, iaitu selepas solat Isya, maka ia sudah boleh melakukannya, harus untuk melakukannya. Ahbabuna fillah, seseorang itu tidak boleh melakukan solat sunat witir selama mana belum melaksanakan solat Isya, kerana masuknya waktu bagi solat witir. Begitulah juga dengan solat sunat tarawih, ialah selepas selesai melaksanakan solat Isya. Selama mana solat Isya belum ditunaikan, maka selama itu solat witir tidak boleh dilakukan. Dan seseorang itu sekiranya telah pun melaksanakan solat Isya walaupun belum masuk waktu Isya, maka dia sudah boleh melaksanakan solat sunat witir. Contohnya seperti mereka yang melakukan solat secara jamak takdim. Ya, orang yang melakukan solat secara jamak takdim, maka selesai maghrib langsung melakukan Isya. Selepas melaksanakan solat Isya, sudah boleh melakukan solat witir sekalipun belum masuk waktu Isya. Kerana kaedahnya ialah solat witir itu ialah solat yang dilakukan selepas kita melaksanakan solat Isya. Sekiranya seseorang bimbang tidak dapat bangun mengerjakan solat tahajud, sebab umpama kita semua, berapa ramai daripada kita yang berniat untuk melakukan tahajud tetapi tidak pernah terkejut. Itulah hakikatnya. Walaupun Masya Allah pada beberapa hari ini kita dalam hal keadaan rehat-rehat dan santai saja di rumah, tetapi kadang-kadang tahajud tak terkejut juga, Masya Allah. Jadi kalaulah seseorang itu bimbang tidak dapat melaksanakan solat sunat witir ataupun tidak terjaga kerana nak tahajud pun tak terkejut, maka pada ketika itu boleh sahaja untuk melakukan solat sunat witir pada awal malam, iaitu selepas melaksanakan solat Isya. Baginda SAW pernah berpesan, dan ini kita melihat betapa Rasulullah SAW dalam tindakan-tindakan baginda, kata-kata dan pesan baginda menunjukkan betapa baginda SAW sangat prihatin dengan hal keadaan ummah, sayangnya dan kasihnya kepada umat, sehinggalah baginda SAW memberikan keluasan dalam pelaksanaan ibadah. Maka dalam sebuah hadis baginda SAW bersabda, man khafa alla yaquma akhiral lail falyutir awwalahu
wa man tami'a an yaquma akhirahu falyutir akhiral lail fa inna salata akhiril laili mashhudatun wa dhalika afdalu. Barang siapa yang bimbang tidak bangun pada akhir malam, maka hendaklah dia melakukan solat witir pada awal malam. Maka hendaklah dia melakukan solat witir pada awal malam, iaitu selepas melaksanakan solat Isya. Dan barang siapa yang bertekad untuk bangun pada akhir malam, maka hendaklah dia melakukan solat witir pada akhir malam, kerana solat di akhir malam itu disaksikan yakni oleh para malaikat, dan hal itu adalah yang lebih utama. Ya, orang yang melakukan solat pada akhir malam mendapat beberapa kelebihan. Yang pertama, kesaksian daripada para malaikat. Yang kedua ialah waktu pengampunan dan waktu yang mustajab, ya, pada setiap sepertiga hujung sepertiga malam yang akhir adalah waktu yang mustajab. Sebagaimana Nabi kita katakan, wadzalika fi kulli lailatin, yang demikian itu pada setiap malam, kata Rasulullah SAW, iaitu diseru, tidak adakah orang yang berhajat sehingga ditunaikan hajatnya, tidak adakah orang yang memohon keampunan sehingga diampunkan dosanya. Dan itu berlaku pada setiap malam, iaitu pada sepertiga malam yang akhir. Jadi maka dengan sebab itulah lebih afdal untuk melakukan solat witir itu pada penghujung malam, supaya kita bukan hanya sekadar mendapat keberkatan pada ibadah yang dilakukan, tetapi keberkatan pada waktu dan masa yang ada. Baginda sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan kepada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kata Abu Hurairah, ada beberapa perkara yang Nabi kita pesan kepada beliau, dan salah satu daripada pesanan baginda yang Abu Hurairah tidak pernah meninggalkannya ialah wa an utira qabla an anam. Aku diperintahkan supaya melakukan solat witir sebelum aku tidur. Jadi Abu Hurairah di antara sahabat Nabi SAW yang melakukan solat witir sebelum tidur. Manakala Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, begitulah juga dengan Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, begitulah juga dengan Sayyidina Zaid bin Sabit. Ini di antara sahabat-sahabat yang dikenali, mereka yang banyak melakukan solat witir pada penghujung malam. Jadi atas diri kita, sama ada nak melakukan pada awal waktu ataupun pada awal malam ataupun pada penghujung malam. Penghujung malam dengan kelebihannya bagi mereka yang mampu. Tetapi sekiranya kita tidak mampu, kita jadilah sebagaimana Abu Hurairah dan sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Dalam sebuah hadis baginda sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, bilakah waktu beliau melaksanakan solat witir? Maka kata Abu Bakar, beliau melakukan solat witir sebelum tidur. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inilah orang yang berhati-hati. Baginda sallallahu alaihi wasallam bertanya pula kepada Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, bilakah Sayyidina Umar melakukan solat sunat witir? Maka jawab Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau melakukan salat witir selepas bangun daripada tidur. Maka Nabi kita mengatakan Umar adalah orang yang kuat. Lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meraihkan perbezaan di kalangan para sahabat. Inilah di antara perkara yang patut kita pelajari daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tidak memaksa Umar supaya jadi seperti Abu Bakar, dan Nabi kita juga tidak memaksa Abu Bakar supaya jadi seperti Umar. Bahkan Nabi kita meraihkan perbezaan dan kepelbagaian kedua-dua sahabat tersebut. Ahbabuna fillah, keharusan melakukan salat witir sebanyak 2 rakaat dan menangguhkan 1 rakaat lagi untuk dilakukan selepas solat sunat yang lain di penghujung malam. Ini juga boleh untuk kita amalkan.
Contohnya pada awal malam selepas kita melakukan ba'diyah isyak, kita langsung melakukan solat witir 2 rakaat. Kemudian pada penghujung malam nanti, di penghujung malam sesudah kita melakukan solat tahajud dan solat-solat yang lain, maka kita tutup pula dengan 1 rakaat solat sunat witir. Maka ia adalah hal yang diharuskan. Jika seseorang itu melakukan solat witir selepas solat tarawih kerana mahu mendapatkan pahala berjamaah, dibolehkan baginya untuk solat sunat lain ketika bangun di tengah malam dan tidak perlu mengulangi lagi solat witir. Ini juga perlu kita ambil maklum. Ahbabuna fillah, salah satu daripada kelebihan Ramadan, Masya Allah, kita sudah berada dalam bulan Sya'ban dan tak lama lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan, ya Allah. Mudah-mudahan Allah berkatkan kita dalam bulan Sya'ban ini dan Allah Subhanahu wa taala sampaikan kita ke dalam bulan Ramadan mengecapi nikmatnya, dan kita juga mengharapkan agar Allah Subhanahu wa taala menyegerakan kesembuhan kepada mereka yang sedang mengalami sakit, dan diangkat segala wabak dan penyakit yang sedang melanda seluruh negara umat manusia yang ada pada hari ini. Yang mudah-mudahan bulan Ramadan nanti kita dapat melaksanakan ibadah kembali, kita boleh masuk ke masjid semula, kita dapat melakukan amal-amal ibadah semula. Ahbabuna fillah, memang tiap-tiap orang daripada kita dalam hal keadaan yang sangat kesedihan apabila mengenangkan kita tidak dapat masuk ke masjid. Maka ini merupakan satu peringatan besar daripada Allah Subhanahu wa taala, yang mudah-mudahan saat kita mendapat nikmat, hendaklah kita melazimi nikmat tersebut. Saat kita berpeluang untuk masuk ke masjid, hendaklah kita rajin untuk kita datang ke masjid. Kerana kita lihat bagaimana kalau bukan kerana izin Allah, Masya Allah, peluang yang ada tidak berulang-ulang lagi kepada kita. Kita mengharapkan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala beri peluang kepada kita untuk melaksanakan ibadah dalam bulan Ramadan nanti dengan tarawih, dengan witir dan sebagainya, berjamaah di masjid, di surau, agar semarak semula amal ibadah kita. Mudah-mudahan dengan datangnya Ramadan nanti berakhirlah apa yang sedang kita hadapi ini. Amin, Allahumma amin. Ahbabuna fillah, kedapatan daripada kita-kita ketika mana di tahun-tahun yang lalu dalam pelaksanaan ibadah dalam bulan Ramadan, ada yang mengambil pendekatan untuk hanya melakukan solat 8 rakaat. Ada masjid-masjid yang melakukan dengan 20 rakaat. Tak kurang juga ketika mana 8 rakaat ramai yang bertempiaran ke belakang, Masya Allah, masing-masing melakukan solat secara sendirian. Ini merupakan suatu perkara yang sangat-sangat merugikan, kerana solat sunat witir adalah solat yang dituntut secara sendirian, kecuali di dalam bulan Ramadan. Di dalam bulan Ramadan, solat sunat witir sunat untuk kita melakukan secara berjamaah. Adapun di luar bulan Ramadan, solat sunat witir adalah solat secara sendirian yang lebih afdal. Babuna fillah, maka ketika mana kita berada di dalam bulan Ramadan, bagaimana kita dapati ramai di kalangan kita semua yang Masya Allah, ketika mana melaksanakan solat tarawih bersama dengan imam, kemudian masing-masing berganjak ke belakang dan pada ketika itu melakukan witir secara sendirian. Kalau yang langsung balik, mungkin kita berpandangan mungkinlah dia balik untuk melaksanakan solat bersama dengan anak isterinya yang berada di rumah, kerana para isteri itu lebih afdal dengan melakukan solat di rumah. Maka mungkin suami-suami yang balik tatkala 8 kerana untuk menyambung bersama dengan ahli keluarga, maka alhamdulillah khair dengan mereka melakukan sedemikian. Bahkan ada masjid-masjid yang menyediakan tempat parking pun berbeza. Kawasan parking untuk 20 rakaat, kawasan parking untuk 8, Masya Allah, sampai begitu, supaya
ya, tak bergaduh, ya, sebab diblok oleh kawan-kawan yang solat 20 rakaat, yang buat 8 tak boleh balik, masya-Allah. Tapi yang kita nampak antara perkara yang sangat-sangat janggal dan yang merugikan ialah yang ke belakang dan melakukan solat sunat witir secara sendirian. Sedangkan kalau melakukan solat sunat witir ikut kepada imam yang bertugas, yang mengimamkan solat tarawih, tidaklah menjadi satu yang salah. Boleh saja untuk kita mengikutinya. Tetapi ramai yang mengambil keputusan melakukan solat sunat witir sendirian. Sedangkan dalam sebuah hadis disebutkan siapa yang man qama ma'al imam, sesiapa yang bangun, yakni melaksanakan qiyam Ramadan, iaitu solat tarawih bersama dengan imam sampailah witir, maka dia mendapat ganjaran pahala seolah-olah melakukan qiyamul lail sepanjang malam. Jadi untuk orang yang super malas macam kita ni, sebab buat pun 8 aja, maka patutlah kita melaksanakan witir itu secara berjamaah. Kita boleh saja niat witir 3 rakaat bersama dengan tuan imam ketika mana saat imam bangun ke rakaat yang ke-9 dan yang ke-10, pada ketika itu kita niat solat witir 3 rakaat langsung mengikut imam. Ketika mana imam memberi salam pada rakaat yang ke-10, maka pada ketika itu kita bangun untuk menyempurnakan lagi 1 rakaat, ya, selepas salam imam. Maka pada ketika itu kita mendapat ganjaran pahala solat sunat witir berjamaah, yang mudah-mudahan dengannya kita tergolong di kalangan mereka yang mendapat kelebihan, iaitu seolah-olah qiyamul lail sepanjang malam. Jadi suatu kerugian ketika mana ramai yang bertempiaran ke belakang, ya, dan menempati tiang-tiang, dinding dan sebagainya untuk melakukan solat secara sendirian. Ataupun boleh juga kalau kumpulan yang nak melakukan 8 ini berkumpul semua sekali, ya, selepas mereka melaksanakan 8 rakaat bersama dengan imam, keluar daripada ruangan solat utama, maka mereka buat saf untuk, ya, melakukan solat witir berjamaah pula dalam kumpulan mereka. Itu juga adalah hal keadaan yang dibolehkan, kerana berbilang-bilang jamaah dalam masalah solat sunat adalah hal yang diharuskan, bukanlah perkara yang dimakruhkan. Ya, maka boleh saja untuk melakukannya dalam satu kumpulan berjamaah untuk melakukan witir. Itu kaedah ataupun penyelesaian kepada kita apabila kita nak melakukan solat witir secara berjamaah bersama dengan imam saatnya seseorang yang mungkin nak balik awal, mungkin ada hal-hal yang lain. Kita tak salahkan mereka, sebab apa, ramai juga kita zaman muda dulu pun macam tu juga. Ya, maka masa itu menjadi ubat yang insya-Allah lama kelamaan nanti ada yang, ya, senior citizen, masya-Allah, ya, istiqamah dengan 20 rakaat. Ya, yang muda-muda ni, sebab apa? Dia banyak lagi hal-hal dan kesibukan dia yang lain, masya-Allah. Maka boleh sahaja. Cara yang pertama yang kita katakan tadi, niatkan 3 rakaat langsung ikut kepada imam. Saat imam beri salam, maka kita bangun buat lagi 1 rakaat. Selesai, kita dapat ganjaran pahala witir, ya, berjamaah. Cara yang kedua ialah boleh juga dengan kita niatkan melakukan witir 2 rakaat ketika mana imam bangun ke rakaat ke-9 dan ke-10, kita niat witir 2 rakaat. Dan ketika mana imam bangun untuk melaksanakan witir rakaat yang ke-11 dan yang ke-12, pada ketika itu kita niat ikut imam dengan niat melakukan witir 1 rakaat. Apabila imam rokok pada rakaat yang ke-11, maka kita juga ikut rokok sujud bersama dengan imam. Ketika mana imam bangun ke rakaat yang ke-12, maka pada ketika itu kita kekal duduk di tempat, ya, kita dengan duduk tasyahud akhir menunggu imam yang menyelesaikan baki rakaatnya. Adalah boleh berbuat demikian, kerana boleh orang yang solatnya pendek mengikut kepada orang yang solatnya panjang. Boleh orang yang solatnya kurang rakaat mengikut kepada orang yang solat
lebih rakaat, maka ia adalah hal yang dibolehkan. Maka tunggu sahaja dalam hal keadaan duduk tasyahud akhir sehinggalah imam menyelesaikan rakaat yang ke-12. Maka ketika mana imam selesai membaca tasyahud akhir pada rakaat yang ke-12, imam beri salam, kita pun ikut beri salam. Maka pada hal keadaan tersebut, kita juga dapat ganjaran pahala solat witir berjamaah. Jadi ada 3 jalan keluar yang kita sebutkan ni, yang kita katakan tadi. Yang pertama adalah sama ada dengan kita langsung niatkan 3 rakaat mengikut kepada imam yang bangun ke rakaat yang ke-9 dan ke-10. Yang kedua ialah dengan kita berkumpul di belakang dan kita buat jamaah yang baru melaksanakan solat witir dalam kumpulan jamaah yang melakukan witir di belakang, kerana mereka adalah orang yang nak bersegera, dibolehkan. Dan yang ketiganya ialah dengan kita buat witir dengan 2 dan 1, iaitu mengikut kepada imam yang bangun rakaat yang ke-10 dan ke-9 dan ke-10 untuk 2 rakaat yang pertama, dan mengikut kepada imam yang bangun ke rakaat yang ke-11 dengan witir 1 rakaat. Apabila selesai 1 rakaat, kita tunggu dalam hal keadaan tasyahud akhir sehinggalah imam bangun menyelesaikan 1 rakaat. Hal ini merupakan perkara yang pernah berlaku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah menggantikan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu dalam hal keadaan Abu Bakar As-Siddiq telah pun mengimamkan para jamaah dengan 1 rakaat. Maka ketika mana para sahabat telah pun berada pada tasyahud akhir, maka baginda SAW bangun melaksanakan 1 rakaat yang berbaki untuk diri baginda. Pada ketika itu Nabi kita isyaratkan tangan baginda kepada para sahabat supaya menunggu. Maka di sini menunjukkan kepada kita bahawa boleh makmum yang telah pun cukup rakaat menunggu kepada imam yang belum cukup rakaat. Maka dengan sebab itu kita katakan boleh orang yang solat witir 1 rakaat menjadi makmum kepada orang yang imam yang solat tarawih 2 rakaat. Kerana boleh orang yang sudah cukup rakaat duduk dalam keadaan tasyahud akhir menunggu imamnya yang belum cukup rakaat. Ahbabuna fillah, mudah-mudahan ada penambahbaikan dalam pelaksanaan ibadah solat witir kita di masa-masa yang akan datang, wabil khusus di dalam bulan Ramadan, kerana ia suatu kerugian saat kita tidak merebut kelebihan keutamaan melakukan solat sunat witir dalam bulan Ramadan secara berjamaah. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, la witrani fi lailah, tidak ada 2 witir dalam 1 malam. Maksud daripada hadis ini, kata para ulama, ialah jangan lagi diulang witir. Kalau telah pun kita buat pada awal malam, maka tidak perlu lagi kita ulang witir pada penghujung malam. Cukuplah dengan witir yang telah kita laksanakan pada awal malam. Kemudian kalau kita terjaga pada malam tersebut untuk melakukan tahajud dan yang lainnya, maka boleh sahaja untuk kita melakukannya. Maka tak diulang lagi dengan witir yang 1 tersebut. Mudah-mudahan kita dapat mengambil faedah daripada apa yang telah dibicarakan, dan kita mengharapkan keberkatan malam ini dengan hujan yang turun masya-Allah dalam hal keadaan yang baik ini, agar Allah Subhanahu wa taala memakbulkan dan merahmati kita semua. Saya mengharapkan sahabat-sahabat yang sedang mengikuti pengajian ini ikut serta mengaminkan doa yang akan kita doakan, yang mudah-mudahan barakah daripada tuan-tuan yang baik-baik, yang soleh-soleh mengaminkan. Allah Subhanahu wa taala kabulkan hajat dan permintaan. Kita tidak ada apa-apa kalau bukan kerana penganugerahan dan pemberian daripada Allah. InsyaAllah sekiranya dipanjangkan lagi usia, kita akan sambung pengajian pada malam besok insyaAllah pada hadis-hadis yang berikutnya, yang mudah-mudahan kita dapat mengambil manfaat daripadanya. Sesiapa daripada sahabat-sahabat semua yang belum ada kitab ini,
Al-Arba'un Al-Khairiyah, boleh ya, personal message kepada saya untuk kita ya, kita uruskan bagaimana untuk tuan-tuan boleh mendapatkan kitab ya Al-Arba'un Al-Khairiyah. Ahbabuna fillah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita, dan dengan keberkatan dua hadis dan beberapa perkara yang telah kita bicarakan pada malam ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, kami tadahkan tangan kehambaan kepadamu ya Allah, dengan penuh pengharapan kepadamu ya Allah. Ya Allah, ampunlah segala dosa-dosa kami ya Allah. Ampunlah segala keterlanjuran kami ya Allah. Ya Allah, kami menadah dengan tangan dalam keadaan kami sangat-sangat mengharapkan perhatianmu, mengharapkan rahmatmu, mengharapkan kasihmu ya Allah, dengan keberkatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keberkatan doa para salihin ya Allah. Engkau terimalah permintaan-permintaan kami ini ya Allah. Ya Allah, angkatlah segala bala, wabak dan derita yang sedang dideritai oleh umat manusia di zaman ini ya Allah. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, hentikanlah penularan wabak yang sedang berlaku ini ya Allah. Ya Allah, sesungguhnya tiap-tiap penyakit yang Engkau jadikan pasti ada penawarnya. Anugerahkanlah penawar itu buat kami ya Allah, berkat kegigihan dan usaha para petugas kesihatan yang sedang bergigih berusaha ya Allah. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, kasihanilah kami ya Allah. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, kasihanilah kami ya Allah. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, kasihanilah hamba-hambamu yang merindui masjidmu. Kasihanilah hamba-hambamu yang ingin beribadah, berkumpul bersama sanak saudara, bersama dengan teman dan rakat. Kasihanilah kami ya Allah, yang dalam hal keadaan kami berada di kejauhan, tidak dapat bertemu dengan sanak saudara kami ya Allah. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, angkatlah bala dan musibah ini daripada kami semua ya Allah. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, padamu kami berseru, padamu kami merayu, padamu kami merintih, padamu kami meminta ya Allah, kerana tidak ada tempat lagi untuk kami mengadu. Kami sedar ya Allah, Engkaulah yang maha kuat, Engkaulah yang maha perkasa, Engkaulah yang maha berkuasa, Engkaulah yang menciptakan segala-galanya. Ya Allah, Engkaulah juga yang menyembuhkan segala penyakit, dan Engkau juga yang menjadikan segala asbab ya Allah untuk Engkau anugerahkan kepada kami kesembuhan. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, ampunilah dosa-dosa kami, rahmatilah kami semua. Ya Allah, rahmatilah semua yang sedang mengikuti pengajian ini dan seluruh ahli keluarganya. Berkatilah semua yang ada dan seluruh ahli keluarganya. Berikanlah kejayaan, kesihatan, keafiatan, kesentosaan, kesejahteraan kepada semua ya Allah. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, kami masing-masing sedar kami sedang teruji. Ada yang teruji dengan jumlah pendapatannya yang berkurangan. Ada yang teruji dalam hal keadaan tidak dapat bertemu dengan teman dan rakan. Ada yang teruji dalam hal keadaan terbatas pergerakan. Semua itu ya Allah merupakan ujian-ujian yang kami sedar datangnya daripadamu ya Allah. Ya Allah, kami insafi kesalahan-kesalahan kami. Kami akui dosa-dosa yang telah kami lakukan. Terimalah taubat kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Rahmatilah ibu dan ayah kami ya Allah. Rahmatilah guru-guru kami ya Allah. Kami sedar guru-guru kami ya Allah pada saat ini mereka juga dalam hal keadaan keresahan dan kesusahan. Bantulah urusan guru-guru kami ya Allah. Luaskanlah rezeki mereka, mudahkanlah urusan mereka. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, padamu kami berseru, padamu kami merayu, kami merintih dan meminta ya Allah. Anugerahkanlah kepada kami ya Allah kesejahteraan dan keamanan. Ya Allah, kembalikanlah kegembiraan kepada kami semua ya Allah. Ya Allah, bantulah untuk anak-anak dapat kembali ke sekolah ya Allah.
masing-masing terhenti pengajian mereka, ya Allah. Ya Allah, bantulah kami, ya Allah. Kasihanilah kami, ya Allah. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, padamu kami berseru, kami merayu, merintih dan meminta, ya Allah. Saat kami dibangunkan di hari akhirat kelak, ya Allah, bangunkanlah kami dalam kumpulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gembirakanlah ke hati kami, ya Allah, dengan kami dapat melihat dan bertemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, gerakkanlah seluruh anggota dan tubuh kami untuk mengamalkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengikuti jejak langkah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga melayakkan kami, ya Allah, untuk beroleh ridha-Mu dan ridha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Insyaallah kita akan sama-sama sambung pengajian kita pada malam besok, dan insya-Allah setiap malam kita dalam pengajian kita akan sama-sama doakan untuk ummah seluruhnya agar Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kesejahteraan kepada kita. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.